Assalamualaikum warahmatullahi. Saya terpanggil untuk mengulas tulisan terbaru Tun Mahathir yang menuduh dan mendakwa Datuk Seri Zahid, Presiden UMNO, ada bertemu dengan beliau membawa fail yang tebal-tebal. Kononnya mahu membuktikan bahawa beliau tidak bersalah. Saya sedikit meraguinya kerana Tun juga pernah menafikan wujud pertemuan dan mengarahkan Datuk Seri Zahid membubarkan UMNO. Kita saksikan. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dicabar untuk mengemukakan bukti berhubung dakwaan mengatakan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad memintanya membubarkan parti UMNO. Apa bukti dia yang saya kata macam tu? Dia boleh cerita macam-macam. Benda kita bercakap. Tunjuk bukti lah yang saya kata macam tu. Mungkin waktu itu Tun terlupa. Tetapi selepas daripada itu, Tun juga yang mendedahkan secara terbuka bahawa memang wujud pertemuan dan menyuruh Datuk Seri Zahid membubarkan UMNO. Kita saksikan. Ya, saya suruh Zahid bubar UMNO. UMNO kalah dalam PRU 14. Dan ramai dari wakil rakyat UMNO tinggal UMNO. Ada yang lompat masuk bersatu. UMNO bukan lagi UMNO. Sebab itu UMNO sepatutnya dibubar. Apakah suatu kebetulan? Kita harus tanya kepada Tun Dr. Mahathir. Selepas daripada pertemuan yang diperakui oleh Tun Mahathir, 2 bulan selepas daripada itu, Datuk Seri Zahid dihadapkan ke mahkamah dengan 87 pertuduhan. Kedua, apakah juga suatu kebetulan apabila 2 orang peguam swasta yang dilantik secara kontrak sebagai pendakwa raya, Gopal Sriram dan Sitambara, sebagai pendakwa raya untuk menuduh dan dakwa Datuk Seri Zahid Hamidi. Ketiga, apakah juga suatu kebetulan apabila peguam negara lantikan Tun Dr. Mahathir, iaitu Tommy Thomas, secara berani, angkuh menulis di dalam memoirnya buku bertajuk My Story, Justice in Wilderness, yang mana beliau dengan secara terbuka mendedahkan bahawa Tun Mahathir lah orang yang mencatur-caturkan perlantikan hakim dan juga terlibat dalam menentukan pertuduhan-pertuduhan politik secara terpilih, terutamanya yang melibatkan kes-kes berprofil tinggi. Inilah antara salah satu tuntutan RCI ke atas buku Tommy Thomas. Apakah ini juga satu kebetulan? Apakah juga satu kebetulan bahawa wujud memo yang sudah tersebar yang mana ditulis oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Akram kepada Peguam Negara pada waktu itu Tommy Thomas, yang mana beliau membuat laporan sebagai ketua penyiasat dalam kes-kes yang melibatkan Datuk Seri Zahid dan membuat conclusion ataupun membuat kesimpulan tidak ada satu kes pun yang boleh disabitkan kerana semuanya tidak ada asas untuk didakwa. Tetapi, sekali lagi, apakah satu kebetulan 2 hari selepas memo itu dihantar kepada Tommy Thomas, Datuk Seri Zahid dihadapkan ke mahkamah dengan pendakwa raya menyatakan secara terbuka di dalam mahkamah bahawa beliau dan tim pendakwa raya akan membuktikan bahawa tidak ada satu sen pun daripada Yayasan Akal Budi dibelanjakan untuk tujuan kebajikan. Sedangkan yayasan itu adalah yayasan milik Datuk Seri Zahid yang ditubuhkan oleh beliau sendiri pada 1997 ketika beliau memegang pelbagai jawatan di dalam syarikat-syarikat yang tersenarai di bursa dengan gaji yang beratus ribu dan terlibat dalam pelbagai bentuk perniagaan dan jual beli saham. Wang-wang inilah yang dibuktikan di mahkamah menjadi sumber utama kepada Yayasan Akal Budi. Dan apabila seorang demi seorang saksi dibawa ke mahkamah, rupa-rupanya terdedah dan terbongkar bahawa wang dan dana Yayasan Akal Budi digunakan untuk pelbagai aktiviti kebajikan, termasuklah 38 juta pembinaan Masjid Tuminah di Bagan Datuk. Kos operasi yang ditanggung oleh Datuk Seri Zahid melalui Yayasan Akal Budi untuk sekolah tahfiz di Melaka, Ma'had Tahfiz Ulul Albab
dan juga banyak lagi aktiviti-aktiviti kebajikan lain yang melibatkan ratusan ribu hingga jutaan ringgit nilainya, yang membuktikan secara jelas pertuduhan ini adalah pertuduhan politik. Yang akhirnya Peguam Negara lantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin membuat 11 alasan meminta mahkamah memberhentikan pendakwaan ini, dan antara alasan-alasannya termasuklah RCI ke atas buku Tommy Thomas yang harus disiasat. Kedua, termasuklah memo yang tular yang ditulis oleh Timbalan Pendakwa Raya kepada Peguam Negara yang secara jelas menyatakan bahawa kes ini tidak ada asasnya untuk didakwa. Ketiga, Peguam Negara sendiri menyatakan bahawa kes ini adalah kes pendakwaan politik terpilih yang memerlukan siasatan lanjut. Bacalah 11 alasan yang diberikan oleh Peguam Negara yang memberikan justifikasi mengapa kes Datuk Seri Zahid kalau diteruskan akan menganiayai insan yang paksa bergelut lebih 5 tahun yang menyebabkan akaun peribadinya, akaun keluarganya dibekukan, dan beliau terpaksa menanggung malu kerana diciptakan persepsi yang pelbagai seolah-olah beliau terlibat dalam korupsi dan rasuah, sedangkan yayasan ini yayasan miliknya. Wang yang disumbangkan ke dalam yayasan adalah wang daripada sumbernya. Apakah ini semuanya kebetulan? Tanyalah Tun Dr. Mahathir untuk mendapatkan jawapannya. Assalamualaikum. Ketua Kerengga Perikatan Nasional iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan bahawa kita kena menangkan pelangai ini bagi memastikan kita boleh tukar kerajaan. Kemudian saya juga sempat tengok tadi live saudara Saufi, Dewan Pemuda PAS. Dia kata kita kena menang di pelangai ini untuk make sure kita boleh tukar kerajaan. Saya komen simple je. Nak jadi kerengga ke? Sebab inilah apa yang diungkapkan oleh Tuan Guru Hajadi. Tuan Guru Hajadi mengatakan bahawa ketika mereka memerintah, mereka tidak boleh buat apa-apa kerana pada ketika itu berlakunya usaha yang dipanggil usaha kerengga, menebuk atap. Sebenarnya hari ini, walaupun dia kata dulu ni tebuk atap, padahal dia lah sebahagian daripada kerajaan tebuk atap dulu. Hari ini sebenarnya mereka ni tak habis-habis. Daripada pilihan raya di 6 buah negeri yang tak ada kena-mengena dengan pilihan raya persekutuan, dan kita ada 148 kursi parlimen ketika itu, mereka cerita tentang tebuk atap. Kemudian di pilihan raya kecil di Pulai dan Sepanjeram, mereka cerita kalau kita menang di Pulai dan Sepanjeram, kita bukan setakat boleh dapat 2/3 tu kita nafikan, tapi mereka boleh tumbangkan kerajaan pusat. Itu pun tak masuk akal. Mereka dah kalah di 6 buah negeri, dah kalah di Pulai, kalah di Sepanjeram. Hari ini tak dapat nak tebuk atap di peringkat federal, mereka nak tebuk atap di peringkat negeri Pahang. Cuma persoalan dia, takkanlah tak ada seorang pun manusia-manusia yang bersama dengan PAS, bersama dengan Bersatu, bersama dengan gerakan ni, langsung tak boleh guna akal fikiran mereka yang waras. Hari ini, ahli Dewan Undangan Negeri daripada Perikatan Nasional ada 17 orang. Ahli Dewan Undangan Negeri daripada BN pun 17, tapi seorang meninggal dunia, tinggal 16. Ini yang kita nak kejar satu kursi ni supaya dapat balik 17. Tetapi ada 8 orang lagi ahli Dewan Undangan Negeri ni Pahang datangnya daripada Pakatan Harapan. Takkan daripada Pakatan Harapan ni nak melompat pergi ke Perikatan Nasional dan akhirnya menyebabkan mereka hilang kerajaan di peringkat pusat. Muhyiddin kata hari ni bahawa kerajaan negeri Pahang ni belum lagi, bak kata orang tu, meluluskan ran undang-undang anti lompat parti. Maka ianya halal bagi mereka untuk melaksanakan apa yang dipanggil sebagai scheme of things. Itu sebab saya minta pihak SPRM sebelum mereka mula membeli wakil rakyat ni, tolong pantau perjalanan kewangan diorang ni. Sebab saya tahu bahawa yang dibekukan ialah akaun Bersatu, yang dibekukan ialah akaun pemimpin-pemimpin tertentu, tetapi rata-rata duit haram. Duit haram daripada jana wibawa, duit haram daripada meluluskan cabutan judi daripada 8 ke 22 kali. Duit haram daripada percetakan buku teks Jacob yang sepatutnya hanya 15 juta pergi ke 80 juta. Belum campur duit haram dia jual tanah dan sebagainya, bawa masuk pencuri ri. Belum campur duit haram ni, memang mereka ada banyak. Kita tak terkejut kalau mereka boleh tarik 8 orang pula daripada UMNO ke untuk melompat. Tapi saya yakin rakyat di Pahang bukan setakat rakyat dia bagus, tetapi wakil rakyat dia pun insya-Allah orang-orang yang mempunyai integriti yang tinggi dan tidak mudah untuk bak kata orang tu dibeli dengan scheme of thing Muhyiddin Yassin. Dan kita harap sebaik saja menang di pelangai ini. Antara langkah utama yang perlu dibuat oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli yang menjaga di Pahang ni dengan cukup baik. Semalam beliau dipuji oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri kerana macam-macam yang beliau laksanakan. Malah Perdana Menteri mencabar kalau kita dah wujudkan banyak rumah untuk jentera
generasi kedua Felda dan sebagainya. Orang daripada Perlis, orang daripada Kedah, orang daripada Terengganu, Kelantan pun boleh pergi ke Pahang, boleh jadi peneroka Felda dan juga mendapat rumah-rumah generasi kedua. Kita cabar orang yang menjaga Perikatan Nasional khususnya PAS yang menjaga di 4 buah negeri ni. Bila nak bagi orang faham? Sudah pasti tak boleh buat. Jadi saya harap perkara pertama yang dibuat sebaik saja kita menang di pelangai ini ialah kita cuba luluskan Akta Anti Lompat Parti ni. Supaya cukuplah kita tamatkan riwayat katak-katak di Malaysia.